Subhanallah la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabiyil karim ashabul kiramul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'un alim. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'. Jadi kasihi Tuan Imam, seterusnya Tuan Pengurusi sah pimpinan surau para jemaah, muslimi dan muslimat yang dimulia diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan utama pada malam ni kita merafakkan setinggi-tinggi ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan inayahnya. Kita masih dipertemukan dan dapat melaksanakan ibadat solat secara berjemaah. Mudah-mudahan berterusan kebaikan ini dan diberi ganjaran sebaik-baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Pada malam ni kita teruskan hadis yang ke-11. Babu man barra walidayhi zadallahu fi umri. Satu tajuk di dalam perbincangan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini para jemaah sekalian. Satu tajuk yang menyatakan seseorang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala zadallahu fi umrihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan umurnya dan memanjangkan umurnya. Daripada asbab dia melakukan kebaikan, ganjaran dia Allah Ta'ala memanjangkan umur ataupun tambah umur kita. Maka di sana sebelum kita masuk kepada perbincangan, asasnya kita kena tahu kehidupan kita ini ada beberapa ketentuan ataupun qada takdir Allah, ataupun kita sebut keberimanan seseorang itu mesti wajib percaya dengan apa dia qada dan qadar, ketentuan Allah. Maka ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala ini sudah tertulis sejak azali lagi. Seumpamanya contoh yang disebut dengan kelahiran kita, mati kita, rezeki kita, semua sudah tertulis. Akan tetapi ada beberapa takdir yang mana boleh merubah dengan erti kata beberapa sebab dan dengan beberapa perkara yang kita buat. Maka yang disebut dengan yang boleh berubah itu yang tertakluk dengan apa yang ataupun kebaikan kita buat, yang disebut dengan muallaq.
Boleh berubah tadi dengan beberapa cara. Seumpama contohnya, kita boleh mengubah diri kita untuk jadi baik, maka cara dia, kita kena usaha jadi baik. Kita nak mengubah hidup kita daripada susah nak jadi senang, kena rajin bekerja. Kita nak merubah daripada kita malas beribadah kepada rajin, maka kita kena rajin mari surau. Nampak? Sebab ada di kalangan manusia dia meletakkan takdir, tak boleh nak ubah dah. Dia kata bagaimana? Aku Allah Ta'ala buat jadi macam ni, nak lagu mana? Macam tu. Ini pandangan golongan Qadariyah. Apa makna golongan Qadariyah? Fahaman Qadariyah ini dia tidak bergantung kepada takdir. Sesungguhnya dia tidak boleh terima juga takdir. Kita ahli sunnah wal jamaah mesti menerima takdir, dan takdir Allah ini bila-bila masa Allah Ta'ala mampu merubahnya dengan beberapa sebab. Sebab dia, kalau kita tengok, kita minta dengan Allah baca Yasin pada malam nisfu Sya'ban. Dengan 3 Yasin kita minta panjang umur, murah rezeki, mati dalam iman. Kita buat amalan-amalan yang mana berkait dengan amalan itu baca Quran. Maka dengan sebab kita baca Quran, mohon pada Allah, minta biar panjang umur, murah rezeki, biar kita mati dalam keimanan. Jadi tidak salah. Jangan orang kata pula, dah takdir, dah tentu nak mati dah, baca Quran, baca apa pun tak jadi. Maka itu di antara kefahaman yang perlu perbetulkan. Di sudut kepercayaan kita, takdir adalah ketetapan. Tapi dalam usaha kita mesti kena ada. Kena ada lagu mana? Aku minta denganmu ya Allah. Sebab kita tak tahu apa tertulis sebenarnya yang terpapar di Lauh Mahfuz. Sewaktu kejadian manusia, setiap ruh dengan jasad dicantumkan oleh Allah. Tiada siapa yang tahu pergerakan hala tuju kita melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap apa yang Allah Ta'ala buat, ia merancang. Maka dia mampu untuk merubah segala apa yang mana hambanya tahu dan apa dia hambanya tak tahu. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala boleh buat apa sahaja yang dia kehendaki. Tidak mustahil Allah Ta'ala nak buat. Itu kita kena faham molek-molek supaya kita percaya dan kita yakin setiap apa yang kita buat ada unsur kebaikan, maka dia boleh menarik rahmat Allah. Kena yakin yang tu je. Apa benda yang kita buat, walaupun benda itu sebesar zarah, walaupun ia kecil sebesar zarah sekalipun, asalnya baik, tetapi ia tetap dicatat kebaikan oleh Allah. Mana mungkin dengan sebab buat baik tadi dia boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang beribadah sebesar bukit Uhud, tetapi ibadahnya ditolak oleh Allah. Allah Ta'ala mampu menolak amalan walaupun sebesar bukit Uhud sekalipun. Mungkin di dalam amalan tadi ada unsurnya riak dan takabur. Riak dan takabur tu siapa tahu? Ustaz Sobah tahu? Pengerusi tahu? AJK tahu? Tak tahu. Yang tahu dia ni, dia yang ada riak dan takabur. Selain pada tu Allah Ta'ala tahu, maka tertolak. Orang yang sedekah tak banyak, RM1 je, tetapi seumpama memberi tangan kanan, tangan kiri, tidak mengetahui. Nak ceritanya begitu ikhlasnya dia. Siapa tahu? Dia. Dia tahu lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ganjaran dia lebih besar berbanding dengan orang menderma sebesar bukit Uhud. Kenapa dia? Kerana itu adalah dalam urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam isu ni, maka kita kena faham yang mendapat berjaya ataupun boleh merubah takdir hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, di dalam bab berbicarakan pada malam ini, bab menyatakan berbuat baik dia boleh menambah umur kita. Zadallahu fi umurihi. Buat baik kepada mu ayah, Allah Ta'ala beri sebab ataupun menatijahkan seseorang anak ini akan dipanjangkan umur oleh Allah. Dua benda yang kita kena faham para jemaah. Dua benda yang kita kena faham.
Faham pertama, adakah dengan buat baik tadi dia merubah takdir? Seolah-olah macam takdir Allah ini boleh orang panggil apa dia? Boleh fight-kan lagi, boleh masih tak kuat lagi. Takkan takdir Allah semudah tu sahaja? Kerana berkait dengan panjang umur ni, semua nak panjang umur, nak tambah umur. Nampak? Takkanlah dengan umurnya contoh banyak ni tiba-tiba buat baik tu jadi banyak. Baik, kena faham dengan beberapa kefahaman dalam kita mempelajari hadis ni. Kita kena faham molek, ada di kalangan manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri pada dia dengan beberapa nikmat. Antara nikmat ini kalau kita tengok banyak dan luas. Rahmat Allah ini banyak dan luas lagi. Nikmat Allah pun banyak. Sehingga kan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, apa Ta'ala sebut? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian nak menghitung nikmat Allah, nak kira, nak conclusion nikmat Allah, nescaya tidak terhitung. La tuhsuha bermakna tidak terhitung. Ini para ulama tafsir menyebut betapa banyaknya nikmat sehingga tak dapat dihitung. Dan sekiranya hamba ini dipanjangkan umur, nescaya nikmat tidak dapat lagi dia hitung. Katakanlah kita dianugerahkan oleh Allah umur 80 tahun. Umur 80 tahun tuan-tuan nak hitung nikmat pun tak habis lagi. Dan sekiranya umur kamu ditambahkan lagi, maka kamu nak hitung nikmat lagi tidak berjaya terhitung. Makin bertambah makin tidak berjaya. Nak cerita apa dia? Dia dipanjangkan umur, itu pun di antara nikmat Allah. Itu pun di antara nikmat Allah, dia panjang umur. Apatah lagi dia nak menghitung nikmat-nikmat lain. Itu orang yang panjang umur ni kadang-kadang. Yang panjang umur ni kadang-kadang ada dua jenis orang yang panjang umur. Kata Nabi, panjang umur yang aku kehendaki adalah man tala umruhu wa hasuna amalu. Jenis panjang umur, jenis juga dia ini buat baik amalan. Apa dia? Amalan dia yang baik dia bertambah. Tala umruhu wa hasuna amalu. Panjang umur, baik amalan. Yang kedua, ada yang panjang umur makin buat jahat. Contoh, umat terdahulu umurnya panjang. Betul tak? Umat dahulu umurnya panjang. Umurnya umat terdahulu panjang tidak menjamin amalan mereka seperti umurnya yang panjang. Tu kalau kita tengok umat terdahulu umurnya ratusan tahun. Tapi kalau kita tengok umat terdahulu lawan Allah boleh tahan cukup. Bukan setakat boleh tahan lah, memang dahsyat lawan Allah. Nah, jahat-jahat umat akhir zaman pun umat terdahulu mengaku kadang-kadang hina Nabi mereka, memusuhi Rasul mereka. Nak ceritanya, umur yang panjang tetapi tidak manfaatkan umur yang panjang tadi kepada perkara yang baik, maka umur itu adalah di antara menjadi penyebab seseorang itu mendapat kerugian di sisi Allah. Seperti mana dalam suratul Allah Ta'ala sebut, nah, illal lazina amanu wa amilus solihat. Melainkan orang yang tidak rugi tadi ialah orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Umur yang panjang tak beriman tapi tak ada amal soleh. Umur panjang mengaku aman tu billah tapi masjid tak pernah datang. Agak-agak lagu mana? Agak-agak lah. Umur panjang mengaku beriman, masjid tak datang, surau tak datang. Tak datang masjid pergi surau tak apa lagi.
Tak datang surau pergi masjid okey lagi. Tak datang surau, tak datang masjid, pergi musola okey lagi. Nak kau tak pergi semua masjid, tak pergi surau, tak pergi musola, tak pergi, maknanya tempat solat khusus berjemaah tak pergi juga. Dia pergi tempat mana? Dia pergi tempat pusat-pusat mengaji di premis-premis syok-lok kedai kadang-kadang. Ni bahaya ni. Jadi ajaran al-hadi minallah. Orang-orang yang nak ambil shortcut untuk beramal, untuk dapat pahala, pergi mengaji belah-belah premis kedai, jumpa dengan tok guru tak tahu sanak daripada mana, tak tahu tauliah daripada mana, duk mengaji dengan dia, tengok habis. Lalas sekali bini orang hang peluk, bini orang lain pun peluk dia, giling-giling duk peluk sekali. Islam apa macam tu? Ya, kita hairan dan kita rasa sedih lah. Dia bertapuk pula di negeri Selangor, Masya Allah. Dia sama naik. Selangor ni kan majlis ilmu kan ibarat cendawan tumbuh. Siapa masjid suram meriuh dengan ceramah. Ajaran sesat pun dia naik sekali tanpa kita sedari. Masya Allah wal-iyazubillah. Dengan main tuan-tuan. Di mana tempat orang-orang nak ambil jalan mudah, nak shortcut ni, cari ilmu ni, inilah akibat dia. Tu ustazlah pesan pada jemaah sekalian, pada diri sendiri. Tak perlu nak habiskan wang ringgit banyak-banyak. Nak mengaji ilmu, cukup mari masjid dan surau sudah memadai dah. Pada kita duk pergi cari lubang-lubang dah. Oh, berasa sini ni molek, pergi mengaji sini. Tok guru ni kata semaya di tempat dia ni lebih afdal semaya di masjid surau. Habis tu imam yang naik tu bergaji tu, kalau tak bayar gaji ada naik. Dia nak ceritanya dia ikhlas. Sampai satu masa dia kata kita dah niat molek, jangan bimbang, tak perlu dah kita nak susah payah nak jeng-jeng. Cukup kita niat dulu dengan Allah betul-betul. Tak perlu kita nak rokok sujud apa penat-penat. Niat dia. Itu jadi golongan semaya niat. Sebab dah betul dah. Kita semaya ni kerana nak cegah fahsya'i wal munkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat tadi dapat mencegah fahsya'i wal munkar. Dah kita tak ada dosa, tak ada fahsya'i wal munkar, nak semaya apa lagi? Kita niat sahaja. Maka golongan-golongan yang berfikir di segi logik akal dengan teori semata-mata logik, betul juga Tok Guru ni kata. Nak semaya apa lagi, dosa tak ada. Manusia dimasuk ke dalam neraka dengan sebab dosa. Dah dosa tak ada, neraka takkan nak masuk neraka, syurga lah. Dia fikir logik gitu je. Dia duk kira, maknanya tak bergaul dengan orang, tak datang masjid, tak muamalah dengan orang, tak jaga hablum minan nas, syurga bagi dia. Itu kesilapan yang agak membimbangkan, merosakkan akidah. Orang hablum minallah sahaja tanpa ada hablum minan nas, kata Nabi, tak layak masuk syurga. Apa makna dia? 5 waktu solat, zakat keluar, segala peraturan Allah dia jaga. Dengan manusia dia tak ada hubungan. Manusia siapa dia? Dengan mak ayah contoh, dengan dia beradik, dengan jiran tetangga, dengan para jemaah. Tak masuk syurga kalau tak ada hubungan macam ni. Tu kata tadi, kita agama ni dia bukan boleh faham dengan akal, dia mesti dengan keimanan. Pasal apa dia ustaz cakap macam tu? Pasal ada orang gini, dia kata betul juga, fikir sekali fikir. Dia tak boleh fikir. Agama ni jangan fikir dengan akal, dia mari dalam ni. Tu Nabi menyebut at-taqwa hahuna, takwa di dalam ni, bukan takwa dalam ni. Takwa dalam ni, hati ni, iman. Kalaulah iman kita betul, belum tentu akal betul, iman betul. Tapi kalau orang iman betul, walaupun akal dia tak cerdik, insya-Allah dia akan betul. Tengok contoh akal tak cerdik, tak boleh masuk universiti. Orang tua kampung dulu tak boleh masuk universiti pun. Tapi iman dia ni betul, Allahu Rabbi. Dia bukan kira akal. Memanglah akal ni adalah satu anugerah, tapi jangan ingat akal yang cerdik semata-mata tanpa iman selamat. Tak ada. Akal
akal ini akan mana berikut dengan keadaan iman seseorang tu. Baik, haddatsana Asbau bin al-Faraji qala akhbarini bin Wahb bin Yahya bin Ayyub Az-Zabban bin Faid As-Sahli bin Mu'az an abihi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man barra walidayhi tuba lahu zadallahu fi umri atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sahal bin Mu'az, daripada bapanya Sayyidina Mu'az bin Anas radhiyallahu anhu, beliau telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa kata Nabi? Man barra walidayhi tuba lahu zadallahu fi umri. Barang siapa berbakti kepada kedua ibu bapanya, keuntunganlah baginya. Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan umurnya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut man barra. Siapa-siapa yang mana berbakti kepada ibu bapanya, maka dia disebut dengan berbakti ini yang macam kita bincang ada tajuk pada sebelum ni. Berbakti ini berkait dengan perkara pada perintah Allah. Jangan melakukan kepada perkara yang dilarang oleh Allah. Maka berkait dengan perintah Allah, tidak ataupun menuruti perintah Allah bila mana datang daripada arahan ataupun keluar daripada mulut orang yang mana pernah melahirkan kita. Contohnya, arahan keluar daripada mulut mak kita, ayah kita. Perintah asalnya daripada apa dia? Allah. Contoh, mak ayah kita kata, lewat dah ni Zuhur ni. Nah, lewat dah Zuhur ni, pukul 4 dah ni. 4:30 nak asar dah. Nah, mu nak sembahyang bila lagi Zuhur? Pukul 4 dah ni. Kau tunggu malaikat nak ambil nyawa pun nak sembahyang. Tu bahagia orang tua kampung memang macam tu zaman kecil-kecil dulu. Nak tunggu malaikat ambil nyawa pun nak sembahyang. Takut dengar tu tak? Maka kita pergi. Baik, Allah Ta'ala, kita tak akan dengar ayat macam tu yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada hamba dia. Cuma Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, orang yang memperlenguhkan solat ini ada tempat di dalam neraka bernama neraka Win. Orang yang lalai bermain-main. Jadi orang tua kita ni, dia tak pandai nak sebut nama neraka, tak pandai nak sebut lubang neraka, tak pandai nak sebut balasan. Dia kata macam mana? Mainlah main sembahyang lewat. Lama kan malaikat ambil nyawa, tak sempat nak sembahyang. Dosa. Sebenarnya para jemaah sekalian, disitulah di antara yang Nabi sebut peringatan keistimewaan ibu ini yang menyambung tugas yang aku tinggal kepada umat aku. Antara tugas yang dipegang mula-mula oleh ibu dan ayah. Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala dapat merubah seseorang itu daripada sebelum ni dia ni tidak baik kepada baik. Asasnya daripada mak ayah dia dulu. Kalau kita tengok, memang ini orang panggil apa dia, ilmu yang mula-mula diajar apa dia orang tua kita. Sama juga. Nak makan nasi, orang tua kita kata basuh tangan kau dulu. Jangan lupa baca doa. Duduk sila elok-elok. Benda ni di sekolah ni tak mengaji ni. Tak mengaji di sekolah ni. Di sekolah di segi teori je cikgu tulis. Sebelum makan basuh tangan. Maka lepas basuh tangan baca doa. Lepas baca doa, gitu je. Duduk di rumah, mak ayah kita suruh pergi kat basuh tangan, dia duduk depan kita, suruh kita baca doa. Baca doa dulu, nak dengar. Baca doa. Nah, maknanya tu nak diceritakan betapa ibu tadi adalah punca segala-gala kebaikan. Jadi kalaulah ibu punca segala-gala kebaikan, maka dialah punca Allah Ta'ala nak bagi kebaikan bagi hambanya. Antaranya ialah
Allah Ta'ala nak memanjangkan umur seseorang manusia dengan cara berbakti kepada kedua orang tua ataupun dengan keadaan berbuat baik. Sebab kita dalam masalah ni tuan-tuan para jemaah sekalian, kita tidak tahu kita punya kedudukan. Tu kalau kita tengok ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, antaranya ialah siapa dia? Abdullah ibnu Mas'ud, ataupun biasa kita dengar Ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ni, dia pernah dengar satu ketika seorang lelaki bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya, apa lelaki ni tanya? Ia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal afdal ya Rasulillah? Apakah amalan yang paling afdal dalam hidup seseorang itu? Amalan yang paling terbaik lah kita kata. Ya tak boleh kita nak challenge dah amalan ni, dia yang lebih baik. Maka setelah mana lelaki ini bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawapan Nabi kepada lelaki ini, yang mana Abdullah ibnu Mas'ud mendengar apa kata Nabi. Pertama kata Nabi, as-salatu ala miqatiha li waqtiha. Nabi mengatakan kamu amalan yang paling terbaik ialah solat 5 waktu dalam waktu. Ini di antara pesanan Nabi yang tidak pernah mendahulukan, melainkan inilah pesanan. Apa dia? As-salatu ala miqatiha li waqtiha. Solat 5 waktu dalam waktu. Kalau kita tengok, ini di antara amalan yang menjadi penyebab seseorang hamba ini mendapat sebenar-benar ketaatan. Solat 5 waktu dalam waktu. Cukup payah yang ni. Biasanya orang miskin kalau solat 5 waktu dalam waktu itu benda biasa. Itu kalau orang miskin kena ujian, dia sabar biasa. Tetapi bagi orang yang senang, nak solat 5 waktu dalam waktu cukup payah. Orang yang senang lah, orang berjawatan. Orang berjawatan biasanya sinonimnya apabila banyak jawatan sibuk, maka solat dia pun kadang-kadang sepuk-sepuk je masa. Kadang-kadang orang je senang berjawatan ini, dia tidak boleh terima ujian, sabar dia kurang. Tengok contoh, ustaz buat contoh orang kaya, orang senang, sabar dia kurang. Keluar simpan di seksyen 20 kat Petronas, mari kancil langgar kena bumper depan. Kancil harga baru pun dalam 25,000, 30,000 Ezia contoh. Kena langgar kereta dia Faisiri contoh, harga dekat 300,000. Sabar tak sabar dia? Mesti dia keluar, dia maki hamu orang yang naik kancil tu. Kat orang yang mana naik kancil tu sabar. Dia takkan marah, dia minta maaf lagi. Memanglah ustaz dia sabar lah pasal dia buat silap. Bukan, ni kebiasaan. Dia maki hamu, dia marah. Tu dah katanya orang senang, orang berjawatan kebiasaan tai dia senang, lupa diri. Sabar dia kurang. Itu apabila kita melihat hari ni jangan mudah termakan dengan orang penuh kaya ditimpa musibah kemiskinan, bankrupt apa kedana, muflis, hukuman dikenakan, buat sedih pula kita, kesian pula pada dia. Ada jenis manusia macam tu. Buat silap puluhan tahun dah dengan orang, makan harta secara batil, makan rasuah contoh, tak kira lah siapa-siapa pun. Buat khianat pada orang, tipu hak orang. Nah, orang bagi jawatan suruh jaga hak orang. Tiba-tiba dia pegang jawatan, dia khianat. Tiba-tiba hukuman dikenakan, buat muka sedih pula, baru ingat pada Allah. Minta rakyat Malaysia doakan saya, mudah-mudahan dipermudahkan urusan Allah. Ya kita buat jahat tak pernah ingat. Masa kita kaya pernah ingat tak pada Allah. Tu nak kata kadang-kadang adalah orang yang jenis kesian lebih. Sama-sama kita doakan, mudah-mudahan doa orang yang difitnah ini dimakbulkan. Mana boleh macam tu? Nak tengok bahaya dunia gini.
Nah, dengan sebab kalimah yang digunakan, saya dizalimi, dianyanyai, maka habis orang percaya dan menutup segala kesilapan lampau. Jangan jadi jangan jadi golongan Bani Israel. Mereka menutup kes Fir'aun yang mana pernah memfitnah Nabi Musa alaihissalam dengan satu benda aja. Dia nak tutup, dia claim Fir'aun ini banyak berjasa kepada Bani Israel dan dia banyak merubah nasib Bani Israel. Ini di antara cakap-cakap Bani Israel yang jadi kaki ampusana ampusini. Gi belah sana dia mengapu, duduk belah sini dia mengapu. Ini bahaya. Kesan daripada tu apa berlaku kepada Fir'aun? Tengok sifat daripada biadab dengan Nabi Musa alaihissalam. Allah Ta'ala memberi hukuman yang begitu dahsyat. Dengan main-main, waktu kita susah, waktu kita senang, Allah Ta'ala bagi nikmat kekayaan, jawatan dan sebagainya. Jangan kita khianat dan anyanyai kezaliman ataupun buat nanya pada orang. Dah susah ditipu musibah, jatuh ditipu tangga, baru ingat astagfirullahalazim. Kalau tahu macam ni dulu aku tak buat macam ni, aku datang masjid lebih baik. Gitulah biasa manusia kalau buat dapat masa waktu susah. Nah, dulu harta banyak, tiba-tiba bankrupt, down, jatuh. Kalau aku keluar zakat, tak jadi rasa macam ni. Baru ingat. Kalau lagi, guna lagi perkataan kalau tu. Kalau aku tolong masjid dulu, tak ada susah macam ni. Dia tak payah lah. Benda ni menyesal dia tak ada guna dah. Tak ada guna dah menyesal macam ni. Sebab kecuali penyesalan kita dengan Allah tak apa, tapi dengan manusia ni payah. Dengan Allah cukup astaghfirullahalazim, taubatan nasuha. Dengan manusia ni tak boleh. Walaupun sebesar, sekecil zarah sekalipun, orang kena minta dengan dia. Dengan Allah cukup bangun sembahyang malam, taubat, istighfar, buat munajat setiap malam, ampun dosa. Dengan manusia sorry tak boleh. Sampai satu masa Allah Ta'ala mengarahkan kepada para malaikat, mu tengok hamba-Ku ini dengan manusia dia minta maaf ataupun tidak. Belum tentu lagi dengan dengan manusia. Dengan Allah Ta'ala clear. Dengan manusia belum tentu. Maka Allah Ta'ala tidak padamkan dosa dengan manusia. Tu kita kena hati-hati. Sebab hari ni netizen kadang-kadang yang komen dalam Facebook tu pun rasa sedih juga dah. Tu kalau kita tak tahu, kalau boleh duduk diam tu lebih baik. Lepas tu kita nak doa pula kadang-kadang orang yang melakukan kemaksiatan, tak boleh kita doa pada dia. Mana boleh. Orang buat maksiat nak doa apa pada dia? Tak boleh, jangan. Bahaya. Jadi rosak agama tu sendiri. Seolah-olah orang buat kezaliman, orang buat maksiat, dia kata ada orang support dia. Ni bahaya. Macam iblis Iblis ni kalau ada orang manusia support dia, dia jadi seronok perangai iblis dia. Cuba manusia lari pada dia. Dia rasa dia seorang-seorang je. Baru dia tak goda manusia lain. Mu jangan layan puak-puak macam ni. Ni kita duk layan tu jadi masalah. Allahu Rabbi. Dan Allah Ta'ala berfirman, wala tarkanuna ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang yang melakukan kezaliman, penganiayaan, perkara yang dilaknat oleh Allah, maka di hari kiamat kamu akan diselap oleh api neraka, wal iyazubillah. Baik, kata Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat ni tanya pada Nabi, lelaki ni tanya pada Nabi, Nabi jawab, as-salatu ala miqatiha li waqtiha, sembahyang 5 waktu dalam waktu. Yang kedua, Abdullah ibnu Mas'ud mendengar Nabi menjawab kepada lelaki ini, apa dia jawapan Nabi? Birwalidaini, berbakti, berbuat baik, berkhidmat. Satu perkataan yang sama boleh digunakan pakai, berbuat baik, berbakti, berkhidmat, menghabiskan masa kepada siapa? Yakni kepada kedua orang tua kamu. Ini di antara amalan selepas solat 5 waktu dalam waktu. Maka buat baik kepada mak ayah itu, kata Nabi, lebih afdal. Maknanya kalau kita faham,
Selepas melakukan ketaatan pada Allah, tidak akan berlaku ketaatan, maka ketaatan yang kedua ialah pada muayyah. Masya Allah, tak ada suruhan yang begitu tegas daripada Nabi. Walau kita tahu banyak lagi amalan berkait dengan kebaikan, tapi kenapa Nabi sebut birwalidaini? Maka di sini adalah bagi menjawab. Maka kata Nabi, tuba lahu, berjayalah kamu dengan sebab kamu berbuat baik. Apa makna? Tuba, berjaya. Dia golongan yang berjaya ni ada berapa golongan Pertama, tuba lahu birwalidaini, berjaya bagi mereka yang buat baik pada mak ayah. Yang kedua, ada juga golongan yang berjaya, tuba liman hudiyal Islam, berjaya juga siapa yang diberi hidayah oleh Allah dengan Islam. Tengok contoh. Di Mekah dulu, golongan yang memusuhi Nabi ramai. Mereka ini pernah memusuhi Nabi dengan sekeras-kerasnya. Tapi kalau tuan-tuan tengok, setelah mana mereka diberi hidayah oleh Allah, maka tuan-tuan tengok kejayaan mereka sudah berada dalam kehidupan mereka, menyebabkan mereka meninggalkan budaya jahiliah, maka mereka bersama dengan Nabi. Maka itu dikatakan golongan tuba liman hudiyal Islam. Contoh Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab, sebelum dia Islam, di zaman jahiliah dia dulu, dia ini adalah haqqo, orang yang bukan boleh main dia ni. Orang jenis golongan ataupun ketua ni di kalangan musyrikin ni, bukan boleh gurau-gurau ni. Tapi apabila dia masuk Islam, maka kita tengok kejayaan Islam melonjak naik. Ya, tengok. Pada zaman tu siapa berani buat berhala di Kaabah? Tak berani pun. Tak ada siapa yang berani. Siapa berani kacau berhala yang duduk berada di pinggiran Kaabah? Tak ada siapa berani. Berani tak berani, orang akan fikir tindakan dia ini mesti akan dipenggal leher oleh Abu Jahal. Tapi apabila Sayyidina Umar yang masuk Islam, dialah yang membuang berhala di Kaabah, Abu Jahal fikir takut. Jangan komplain, jangan banyak cakap, takut-takut Sayyidina Umar panggal leher pok kita pula. Pasal apa dia? Pasal Sayyidina Umar sudah diberi hidayah Islam, maka diberi kejayaan tuba liman hudiyal Islam. Berjayalah siapa yang diberi hidayah oleh Allah dengan Islam. Nah, sebenarnya kita ni dah berjaya sebenarnya. Cuma cara kita nak mendapat kejayaan sebenar-benarnya, kita kena pastikan kita perbetulkan asas kita dulu. Asas kita sebenarnya apa dia? Allah Ta'ala cipta kita atas dunia, lantik kita ke dunia ni kena ada tujuan dan asas kita tu apa dia. Betulnya tu insya-Allah, nampak, kita akan diberi kejayaan oleh Allah. Maka ketiga, Abdullah ibnu Mas'ud mendengar jawapan Nabi kepada pemuda. Apa dia kata Nabi? Al-jihadu fi sabilillah. Yang ketiga baru Nabi sebut amalan paling afdal adalah jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Jadi tiga benda ni yang Nabi tidak tinggalkan pesanan di antara amalan paling afdal. Solat 5 waktu secara berjemaah. Kalau kita sebut solat 5 waktu dalam waktu secara berjemaah, di mana tempat dia? Masjid Al-Ayah Surau. No rumah. Nah, di rumah tidak, di masjid dan di surau berjemaah paling afdal. Yang kedua, Nabi sebut berbuat baik kepada ibu dan ayah, yang disebut juga dengan tuba, berjaya. Buat baik tadi bagaimana? Khidmat, jaga, serta bagi masa dengan dia biar lebih. Kalau boleh masa dia lebih lagu mana? Mesti kita manfaatkan saki-baki bersama dengan dia. Jangan pilih masa-masa tertentu, jangan pilih musim raya, jangan pilih musim cuti-cuti saja, tak. Hari-hari kena masa dengan dia, kerana kita nak kejayaan di sisi
Allah Subhanahu wa ta'ala, maka barulah kita fikir pasal jihad. Tapi kalau kita dua ni gagal, solat 5 waktu dalam waktu gagal, buat baik dengan ibu ayah gagal, nak fikir jihad lagi gagal. Nah, jangan duk nampak sedapnya pergi Palestin, sedapnya pergi Syria, balik kalau tak balik mati confirm syurga. Siapa kata? Siapa kata syurga? Mak duduk Malaysia semaya jemaah pun tidak. Tak, dengan mak ayah bergaduh, kira sangat dengan mak ayah. Tiba-tiba takdir dia nak pergi jihad, boleh bawa barang orang jihad apa dah, sarung pedang contoh. Gitu betul lah mati kena tembok. Nah, kena tembok mati, maka dia kata syurga dah kawan ni. Nah, walau dia masa duduk kat negeri kelahiran dia, masjid tak pernah datang, buat baik pada mak ayah pun tak pernah tidak. Jangan mimpi syurga orang yang tidak mendahulukan perkara asas di dalam apa kewajipan. Kena faham balik yang tu. Ingat nak ingat mati ni semua masuk syurga, tidak. Macam orang kata, mati malam Jumaat, hari Jumaat, confirm syurga. Yang dia duduk atas dunia semaya pun tidak. Nampak? Kena faham balik yang tu. Kalau dia ni orang yang perangai elok, mati husnul khatimah, amalan baik, solat 5 waktu baik, maka dia bakal syurga. Tapi takkanlah dengan sebab cara dia macam tu tiba-tiba kita kata confirm syurga. Tak boleh. Kita jangan senang-senang memberi satu hukuman dan gambaran yang tidak tepat, insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita bagi laluan azan dan kita buat penutup, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati wa salatu la tukhlifu. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah di antara yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Tuba, yakni berjaya. Kerana kejayaan ini para jemaah sekalian adalah kejayaan yang diberi oleh Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan. Bahkan di dalam satu hadis lain pun ada menyebut, di antaranya hadis diriwayat daripada Imam Ahmad. Mafhumnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang ingin dipanjangkan umur, siapa dia yang nak dipanjangkan umurnya, yakni nak supaya umurnya bertambah di segi bilangan, ataupun ditambah umurnya ataupun rezekinya, maka hendaklah ia berbuat baik. Dan yang kedua, menyambung silaturahim. Baik, berbuat baik dengan mak ayah dan menyambung silaturahim. Dua benda yang kita kena faham. Ada orang dia buat baik, tetapi hubungan silaturahim dengan adik-beradik dia tak sambung, dia tidak buat baik. Yang ni pun salah satu benda yang kena diambil kira juga. Senang cerita, sebaik-baik di kalangan hamba ini dia menjaga hubungan dengan Allah, dengan manusia, dengan Allah berkait dengan syariat, dosa pahala. Dengan manusia berkait dengan hubungan yang perlu dijaga. Pertama, mak, ibu dan ayah. Yang kedua, adik-beradik. Yang ketiga, kaum kerabat. Yang keempat, siapa dia? Di antaranya, kalau duduk berjiran-jiran, yang tu kena ambil peranan jiran. Jangan sekadar kita berjiran hanya 2-3 biji rumah saja. Jangan. Tu apabila kita datang masjid dan surau ni, tuan-tuan, sebenarnya secara tak langsung kita menyambung hubungan untuk panjang umur. Kalau kita tak mari surau, ustaz yakin kita tak akan kenal jemaah ni. Tambah macam ustaz sendiri, kalau tak mari mengajar, tak kenal Haji Razak, tak kenal pengusi surau. Maksud faham tak? Ustaz duduk Bukit Subah semata-mata nak mari tanya khabar tuan-tuan sini. Sihat semua ke? Sihat. Start kereta boom klik. Tak ada maknanya. Mari tadi dengan sebab mari kuliah, mari mengajar. Maknanya secara tak langsung ini silaturahim. Macam tuan-tuan juga. Kalau tuan-tuan tak mari surau, tak mari masjid, secara tak langsung, secara langsungnya, kalau tuan-tuan datang, maknanya tuan-tuan sebenarnya sedang menyambung silaturahim, dan tuan-tuan sebenarnya sedang untuk mendapat nikmat rahmat Allah supaya panjang umur. Nampak? Panjang umur, murah rezeki, kesihatan bertambah. Nah, sebut pasal kesihatan ni, Haji Razak, saya baru baik kena COVID 3 kali, semalam baru okey, baru baik ni, insya-Allah. Tuan ustaz ingat ada orang jemaah-jemaah yang kena ditakdir oleh Allah dah, umur pendek, sakit jantung, ada apa, dia meninggal. Memang ujian ni cukup. Kali ketiga dah saya kena ni, betul-betul lah dia uji sangat. Ni baru baik. Tu Haji Razak pun poster tu, insya-Allah boleh datang, dah okey. Tapi nak ceritanya apa dia? Bak fikirnya, kalau kita nak kata apa dia, penyakit ke apa ke ni, nah itu semua akan ada, tapi kita nak menyelesaikan macam mana mengikut keadaan kita. Alhamdulillah Allah Ta'ala panjangkan umur, beri kesihatan. Tapi nak ceritanya, cara macam ni boleh menyambung ataupun boleh mengikatkan balik apa dia, hubungan silaturahim, panjang umur. Tu kata Nabi SAW. Begitu juga dalam satu hadis lain menyebut, di dalam riwayat riwayat daripada Imam Bukhari, bagaimana memohon keampunan terutamanya dengan siapa dia?
dengan mak ayah, dengan adik-beradik, dengan rakat apa dia, dengan saudara mara, mak saudara, pak saudara, hubungan terdekat, dan jiran tetangga, para jemaah. Para jemaah ni sebenarnya tu kita ni dengan jemaah ni, kita kalau boleh jangan ada kelompok kumpulan. Kena faham molek ni, kelompok kumpulan jangan ada. Sebab ni dia panggil memutuskan nikmat daripada nikmat Allah. Antaranya ada kelompok, berbagai-bagai kelompok. Ini kumpulan warna biru contoh, ini kumpulan warna merah contoh, ini kumpulan warna purple. Dia nak warna purple, nak warna merah, nak warna biru, whatever lah ikut dia. Yang penting mari mesti buang warna-warna tersebut. Kalau kita tak nak, nanti apabila kita bawa satu benda yang mana boleh memutuskan rahmat Allah, maka tak ada guna kita buat amalan ataupun perbuatan sedemikian. Tu kalau boleh mari nawaitu kerana Allah, buang segala orang panggil apa dia, kepentingan. Sebab kita membicarakan dalam bab adab untuk kita dapat zadallahu fi umri, supaya Allah Ta'ala menambahkan umur kita kepada kebaikan. Itu kena hati-hati molek. Kerana hari ni ramai orang yang bergaduh sebab kala-kala warna. Jangan bergaduh lah tu. Jangan bergaduh. Hubungan silaturahim tu wajib jaga. Mungkin cara orang berfikir cukup berbeza, tetapi merahmati itu adalah satu kebaikan. Rahmat maknanya hormat pandangan dia. Tak setuju dia, sudah, yang salah tegur jika bercanggah dengan syariat. Tapi kalau sekadar dia nak cakap benda tak ada apa-apa yang dia nak cakap, ikut dia. Itulah di antara pesanan Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khaira aw yasmut. Kalau kamu kata kamu beriman kepada Allah hari kiamat, berkatalah kebaikan. Kalau tak mampu berkata kebaikan, aw yasmut, ataupun mendiamkan diri. Kita duduk diam, bagi dia cakap sorang-sorang. Lala sekali tak bunyi dia cakap tak. InsyaAllah lah cukup sekadar tu pada malam ni. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan, selamat beramal. Kita akan bertemu pada masa akan datang. Tajuk yang seterusnya, apa yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang kelemahan pada diri saya mohon kemaafan di atas ketelanjuran kata-kata. Mudah-mudahan kita semua diberi kefahaman oleh Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Allahumma ihdinas siratal mustaqim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.